ayat yang masih kita bincang dari ini bersambung dengan ayat yang lepas, ayat 16. Ayat 16 masih dalam konteks cerita munafik. Maka macam orang munafik ini, tak semayang ni, semayang kuat, tapi akidahnya tak ada. Orang-orang fasik, tak, dia akidahnya ada, syariatnya, bab semayang dia lubang-lubang, itu fasik. Orang yang berterusan dalam dosa. Tetapi kalau munafik, sembahyangnya kuat, akidahnya kosong. Dalam macam Allah, ini munafik. Ayat ini masih lagi membincangkan tentang ciri-ciri orang munafik yang suka berlakon depan Allah. Satu sifat Allah ini Maha melihat, antara salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala lain. Nama ini 99 dalam macam Allah. Tapi sebenarnya banyak lagi nama Allah. Hanan, Manan, tetap nama Allah Subhanahu Wa Taala, tak masuk dalam Asmaul Husna. Banyak lagi tuan-tuan. Ya Muqallib al-Qulub, Allah yang membolak-balikkan hati juga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka di sini Allah Taala kata, ayatnya dia sebab-sebab turun. Kita baca ayat 18 dulu. Summu bukmun amyun fahum la yarji'un. Maka mereka itu umpama orang yang pekak, ya, bukmun. Kemudian bisu dan buta. Summun bukmun amyun. Summun ini pekak, bukmun bisu, amyun buta. Mereka tidaklah, maka tidaklah mereka memukul balik jalan yang benar. Maka macam Allah, orang munafik Allah ceritakan bahawa kau ceritakan depan mereka tentang Islam, bagus, dia akan sokong Islam, angkat tangan macam mana. Bila Nabi bawa balik harta ghanimah rampasan perang, dia datang, ya Rasulullah, kami berjuang bersama kamu juga ya Rasulullah. Tapi bila Nabi bila harta ghanimah tak ada, kata merungut semua sekali. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika orang-orang munafik datang, pada ketika Nabi bawa harta ghanimah, harta rampasan perang balik, mereka bukan yang suka menyokong Rasulullah. Tapi bila Nabi kenal orang-orang munafik ini, dah kita bincang dulu. Nabi melantik Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu sebagai ex-usulin Nabi. Wahai Huzaifah, kau tengok orang-orang munafik masuk ke dalam senarai, supaya kalau ada senarai orang mati, Huzaifah, ini orang ni munafik tak munafik? Tak munafik ya Rasulullah. Nabi sembahyangkan kalau mati. Seseorang mati di Madinah, Nabi pada Huzaifah, orang ni munafik tak munafik? Munafik ya Rasulullah. Aku tak mau sembahyangkan pun semuanya. Sebab dah ini sifat Nabi. Ini kata orang macam Allah. Maka Nabi bila bawa balik harta ghanimah, harta peperangan ni banyak, mereka datang sokong Rasulullah. Takut berbelah bagi kata mulut mereka. Bila diberi Nabi kenal orang ini orang munafik, jadi Nabi bagi sedikit. Bila dibagi sedikit, merungut. Tadi belum bagi, belum dapat, bukan sokong. Dah dapat merungut. Tapi merungutnya bukan depan Rasulullah. Merungutnya di depan Umar Al-Khattab. Ya Umar, apa cerita ni Nabi Rasulullah bagi aku harta rampasan, harta ghanimah peperangan ni? Sedikit. Betul, Umar kata jap nak lagi. Okey. Umar masuk rumah, buat keluar pedang, mau pantung ke kepala. Ini orang tu tunggu ingat, tak boleh bagi lagi. Rupanya Umar keluar, ambil pedang, pantung dengan kepala orang. Ini orang munafik. Betul baca Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baca Allah lagi, aw qasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi a'danihim minas sawa'iqi hadar al-maut. Allah muhitun bil kafirin. Ayat yang ke-19 kata Allah, atau seperti orang-orang yang ditipu dan lebat dari langit, disertai gelap gelita, murah dan kilat. Mereka menyumbatkan telinga dengan jari mereka kerana mendengar suara petir sebab takut mati. Memang Allah tahu benar kerana orang-orang yang kafir. Ini munafik tambah lagi kafir. Dua kali sial. Masih tidak. Sudahlah munafik, tambah pula satu lagi dia punya gelaran kafir. Cukup dia punya package. Kata macam Allah. Maka ada sebab turun, insya-Allah kita baca
yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyafihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah yang bermaksud ayat 20 Al-Baqarah ini, hampir-hampir yakadul barqu, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar ini. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Bila terang, mereka jalan. Bila gelap, mereka berhenti. Maknanya mereka berpaut, bergantung pada cahaya Allah Ta'ala bagi. Tak macam petir tu. Kita dalam sini, kuliah sini tak balik-balik jadi blackout semua-semua. Tak, nak balik tak nampak apa. Bila cahaya lalu je sah, flash lalu, nampak sekejap boleh mata ke depan. Dalam 2-3 langkah, gelap tak nampak apa. Cahaya datang lagi petir, tak, datang dalam 2 kali flash. Kita nampak sekejap boleh ke depan lagi, lepas tu tak nampak dah. Begitu ceritanya. Kita tengok asbabun nuzul Allah. Cerita orang munafik ni gini. Yang kita tengok ayat ini 17 sampai 20, semua cerita orang munafik ni. Bila Allah Ta'ala bagi nampak mereka dengan dunia, mereka ikut dunia tapi disalah gunakan. Tak. Kata macam Allah, mereka yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka dalam telinga bila duduk dengan Rasulullah. Bila Nabi ceritakan tentang ciri-ciri orang munafik, kena atas kepala mereka, mereka depan Rasulullah mereka buat gini, contoh menyakitkan hati Nabi. Tak macam kita lah. Saya kuliah sini, tuan-tuan duduk cerita semua, tapi nak dengar. Saya balik meja ni. Kata semua datang kuliah, kita bagi kuliah, kita ngajar-ngajar, dia tutup telinga semua sekali. Tak, kata saya sakit hati kalau gitu, tak saya panggil. Tak, apa buat macam mana? Tak. Itu lebih sakit hati daripada Ustaz, kami terminate kuliah Ustaz. Tak apa, jelas, kita tak datang dah. Hak ni datang, suruh ajar, tapi suruh dengar, suruh mengadap, tapi dia tutup telinga. Saya sakit hati. Tuan-tuan rahmat Allah, ini perumpamaan lah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab-sebab turun ayat ini, tuan-tuan rahmat Allah, At-Tabari menyatakan sebab turun ayat ini berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Ini semua sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan rahmat Allah. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Dan yang lainnya ialah mengenai itu orang munafik Madinah. Ada di Madinah ni tuan-tuan, ada ramai orang munafik. Bapaknya di situ. Tak. Bapak moyang di situ. Iaitu diketuai oleh yang dipertua Datuk Seri Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Itu ketua menteri untuk orang-orang munafik. Mereka berdua telah melarikan diri daripada Rasulullah untuk menyertai orang-orang musyrik dalam perjalanan. Mereka ditipu hujan yang lebat disertai dengan buruh yang kuat petir dan tidak sambung menyambung. Malam itu mereka dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, dua orang munafik tapi tidak boleh disebutkan nama. Munafik yang dua orang duduk dengan Rasulullah pada malam itu. Tiba-tiba mereka nak melarikan diri di malam itu, nak balik kepada geng-geng dia tu. Dah, nak lompat dah sana. Dia ni tuan-tuan tak ada mati ni. Tak, dia pakai atas pagar. Mana bagi untung pada dia disebat. Nah, kalau yang disokong tu menyusahkan dia lompat ke dalam. Ini dia tak ada pendirian. Nah, binatang kalau kau lompat apa tuan-tuan? Tak, atak lah. Tak pun kangaroo. Tuan lompat. Nah, duduk dia tak boleh dia. Mana ada tempat seronok dia lompat kat sana. Ni tak seronok. Tak ada duit untuk kan habis lompat kat sini. Hak mengenyangkan betul. Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahawa orang-orang yang bekerja, yang hanya mementingkan perutnya sahaja macam kambing. Maka orang-orang yang memegang tampuk pun begitu. Yang memegang tampuk patutnya dia ni melayani rakyat. Maka apabila melayani perutnya sendiri, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, dia kambing. Pasal kambing dia tak reti tuan-tuan. Kita ambil kambing, tak, lepas ni kita merumput sebelah, kita merumput sebelah 4916. Tak. Kambing pilih mana lah, dia pilih rumput.
Kalau kami ada akal sedikit, kami kata kita mau ukur apa ambil rumah ni, ulang ni lah 916 ni sekali berapa ratus RM1,000. Bawa pergi kedai pajak, tak dapat duit, boleh beli rumput sekampung, boleh makan. Kalau kami fikir pasal ni, Allah Ta'ala kata Nabi-Nabi semua Allah Ta'ala semua jaga kambing. Dia punya kambing adik kambing manusia. Kita tengok Nabi Ibrahim, bela kambing sampai anjing yang jaga kambing tu ada 12,000 anjing, 12,000 ekor hak jaga kambing-kambing Nabi Ibrahim jaga tu. Maknanya kambing berapa tu? Anjing saja 12,000 ekor. Maknanya pasal Nabi Ibrahim ni bila bapa manusia, bapa Nabi-Nabi. Daripada Nabi Ibrahim lah terpecah keturunan Nabi-Nabi lain. Jadi Bani Israel sikit, jadi Yahudi, jadi kepada bangsa Arab, daripada susu galur Ismail turun kepada Adnan, turun lagi turun kepada Abdul Muttalib, turun pula kepada Abdullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pasal kita beri kambing banyak, pasal nak belajar bagaimana mentadbir manusia ni. Jaga kambing, bukan jaga kucing, bukan jaga lembu. Tak, lembu ni slow. Kau kata kambing kadang-kadang comel rasa nak dukung boleh. Kalau lembu dukung tak boleh, dia berat. Tak, kalau kami rasa nak dukung boleh, pasal dia kecil. Kita tengok kalau dia punya nakal kambing tak. Tak. Surau dia pergi mana? Kambing. Tak, ulang tak masuk surau dah. Jangan 12 atau 12 kampung. Tak. Dalam beranda surau ni penuh bulat-bulat ke kambing. Dia pergi semua. Balik raya dia masuk. Tak, masa orang jarang pun balik raya dia masuk solat kat situ kambing. Tengok sekolah pedalaman Sabah Sarawak. Tak. Orang sekolah 3 hari seminggu. Lagi 2 hari kambing sekolah. Duk atas panggil, duk atas tempat perhimpunan budak tu kambing. Kadang-kadang masuk kelas. Semua tak mengajar. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka apabila mereka keluar daripada Rasulullah ni nak balik kepada geng-geng yang sana, tiba-tiba turun ada petir, ada buruh, ada kilat. Hanya Allah Ta'ala ceritakan ni pasal sebab tu turun ayat sini. Nah, tengok sifat orang munafik. Bila duduk perjuangan dengan Nabi susah, pasal dengan Nabi perlukan semuanya pengorbanan. Untuk menegakkan Islam, Nabi tuntut pengorbanan, pasal bukan Nabi minta, Allah yang minta. Supaya kalau kamu nak berjuang menegakkan keadilan, satu je, iaitu Allah perlukan pengorbanan daripada kamu, baik daripada harta, nyawa kamu, jiwa dan sebagainya, keluarga kamu. Allah Ta'ala perlukan pengorbanan. Betul macam Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila cerita pengorbanan, tak mau balik pada hak lama, pasal lama tu banyak duit. Orang munafik banyak duit contoh, pasal dia kawan banyak orang. Dia kawan dengan orang kafir Yahudi, dia kawan orang munafik, kawan dengan orang kafir Quraisy, dia kawan. Dan dengan Islam pun dia kawan. Pasalnya orang tak ada pendirian munafik. Masalahnya dia masuk sini jadi batu api. Antara baca Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka ayat 15 kita dikut. Ayat 15 tadi, aw qasayyibin minas sama'i fi zulumat. Dalam kegelapan itu Allah Ta'ala berikan mereka wara'dun wa barqun, iaitulah ditimpakan kepada mereka hujan lebat dengan buruh dan petir. Jadi mereka tak berani tu pasal gelap dan tiba-tiba berdentum-dentum petir dan kilat. Tak, maka sak tengok gelap. Nak jalan ke depan tak boleh, Allah Ta'ala sekat di situ. Jadi tuan-tuan macam Allah. Tak, orang munafik ni pun ada otak akal. Dia kata kalau gini kita jangan teruskan. Kita berlindunglah sekarang ni di tempat yang dibenci, tuan-tuan macam Allah. Tak. Maka apabila kilat tidak memancar, mereka tidak dapat melihat sekelilingnya. Dah gelap. Justru mereka termangu di situ tanpa dapat pergi ke mana-mana. Ketika itu mereka meratap, boleh menyesal dan berkata, dapat saudara macam Allah. Ini untung, pasal ada peringatan sampai dia terus ambil peringatan. Orang yang paling dahsyat apabila diberikan peringatan, buat tak tahu gempa bumi, gempa tadi dah terjadi, tak tsunami terjadi dah, itu peringatan Allah. Antara macam Allah turunkan ayat Al-Baqarah ayat yang ke-26, nanti kita akan masuk. Inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak malu, la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk memberikan kamu perumpamaan contoh
permisalan, yaitu dengan seekor nyamuk. Fama fauqaha, ataupun yang lebih kecil